أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضاه به عنا يا حليم خلقنا بخلق حليم وحققنا بحقائق العلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jatuhan Qasam Surau Raudatul Jannah, saf-saf pengurusan, kepimpinan surau, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertama sekali, kullu amin wa antum bi khair. Selamat tahun baru hijrah. Kepada tuan-tuan, moga-moga tahun baru ini bawa satu sinar dalam hidup kita. Kemudian saya nak ajak tuan-tuan dan diri saya, kita tak payah pasang niat banyak-banyak, tak payah pasang azam banyak-banyak. Azam kita tahun ni nak mendekatkan jarak kita dengan Allah. Itu saja. Kalau kita ada azam nak tinggal rokok ke apa, susah. Azam tahun ni, abang siapa tanya pun, aku nak mendekatkan jarak aku dengan Allah. Kalau dulu kita jauh, kali ni kita nak dekatkan. Dalam apa juga keadaan dan situasi. Kalau yang kita boleh dulu kita kurang baca Quran, tahun ni mendekatkan dengan kaedah baca Quran. Bagai-bagailah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sejarah melakarkan bahawasanya orang Kristian pernah tewas dengan orang Islam dalam perang salib. Tetapi agenda mereka tidak pernah terhenti bila mana terhentinya perang salib. Hari ini saya nak ajak tuan-tuan, sebelum kita mula, kita nak tengok satu kata-kata seorang Kristian, padri besar Kristian yang bernama Samuel Zimmer. Dia sebut kata-kata ni dalam satu persidangan gereja pada tahun 1935 di Quds, iaitu di Jerusalem. Apa dia kata, tuan-tuan? Dia kata misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslimin. Sebagai seorang Kristian, tujuan kalian, maksudnya padri-padri yang hadir dalam persidangan itu, dia kata, adalah untuk mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Mission dia macam tu. Kemudian generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah. Kemudian generasi yang malas, generasi yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Kemudian dia kata juga, tugas membalik Kristian di negara-negara Islam yang telah ditaja oleh negara-negara Kristian bukanlah berusaha untuk mengkristiankan umat Islam, kerana mereka sedar orang Islam berpendirian agama merupakan satu petunjuk dan penghormatan bagi mereka. Tetapi tugas kalian yang terpenting ialah memurtadkan orang Islam dari agama mereka agar menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Kemudian tidak mempunyai hubungan dengan moral yang telah menjadi landasan hidup seluruh bangsa mereka.
Itu pada tahun 1935. Itu adalah kata-kata dia. Kemudian dalam satu persidangan yang lain di Kairo pada tahun 1906, Zemer dia kata apa? Dia menyarankan agar dianjurkan sebuah perjumpaan yang mengumpulkan pertubuhan-pertubuhan misi Kristian bermazhab Protestan untuk memikirkan tentang penyebaran Injil di kalangan umat Islam. Persidangan di Kairo ini dihadiri oleh 62 orang perwakilan. Dan di dalam tu juga ada seorang mubalik Kristian yang bernama F.J. Haber. Dia kata apa? Muhammad pada hakikatnya adalah penyembah berhala, sebab tanggapannya tentang Allah lebih jelas, lebih merupakan lakaran katun. Allahu Akbar. Maka tepatlah dengan kata Allah, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka saya bawa isu ni dengan tuan-tuan kerana pergerakan oponen ini, gerakan-gerakan kristianisasi ini semakin hebat dan semakin menular. Semakin hebat dan semakin menular, dan semakin kasar langkah mainan mereka. Sebab itulah kita, walaupun kita sibuk dengan menuntut ilmu, kita sibuk dengan agenda harian kita, agenda-agenda musuh ini juga kita kena tengok. Jangan kita duk, saya kata dekat kawan saya, jangan kita duk asyik jahanana, saya kata, kan? Jangan kita duk asyik macam tu saja. Kita kena asyik juga dengan memikirkan agenda-agenda orang-orang ni. Sebab tu saya kata, walaupun perang salib itu telah berhenti, telah tamat, kalah Kristian ini, tetapi bagi mereka agenda mereka tidak terhenti di situ. Mereka meneruskan dalam semua agenda-agenda kehidupan. Selagi mana boleh memesongkan kita daripada pegangan keagamaan agama Allah ini, mereka akan usaha dan berikhtiar. Berikhtiar dengan usaha yang sungguh dan padu. Tuan-tuan, ini isu dia. Jadi banyaklah persidangan-persidangan Kristian yang telah diperbuat. Ada persidangan Istanbul, ada persidangan di Mesir, Lebanon, Baghdad, mubalik Konstantinopel di Algeria, persidangan di Chicago, persidangan mubalik Madras di India, banyak. Itu adalah yang saya sebut tu sebagai cabaran kepada tuan-tuan dan saya juga dalam misi kita tahun hijrah baru ni. Itu cabaran yang mendepani kita. Maksudnya kalau kita tak kenal cabaran, susahlah kita nak merangka strategi. Jadi kita dah tahu strategi mereka. Jadi tuan-tuan, ayah ibu, mari kita jaga anak-anak kita. Proses kristianisasi ini berjalan sangat licik dan sangat padat. Begitu dengan padu kerja mereka. Jadi tuan-tuan, hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikit pencetus kepada tuan-tuan pada malam ini. Bagaimana orang-orang kafir ini menyatakan Nabi SAW itu tak lebih daripada sebuah lakaran katun. Jadi kita nak baca, kita nak mengkaji kitab Syama'ilin Nabi SAW karangan Imam At-Tirmizi, supaya bertambah cinta kita kepada Nabi. Bila kita tahu cinta kita pada Nabi, maka kita kena tahu juga apa yang Nabi suruh. Jangan kita duk baca, oh Nabi dia pakai dia begini, cincin dia begini, kasut dia begini, tapi hak Nabi suruh kita buat tak kisah, relax pun tak pakai agak je dah itu. Jadi tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita dah habis dah 9 bab. Dan pada malam ni kita akan cuba masuk dalam bab yang ke-10, iaitu bab ma jaa fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ni pada menyatakan khuf. Khuf ni maksudnya kasut ataupun selipar yang Nabi pakai. Kasut lah, dia lebih mirip pada kasut. Kata Dr. Anas, dia kata khuf ni dia kata macam kasut yang kulit yang melepasi had kita, yang kita boleh pakai serelum
dan dia melepasi had kita basuh kaki waktu wuduk. Ada yang kata dia ni adalah stukin tebal yang kita pakai. Dia ada dalam khuf ni ada perbahasan fiqh di sini. Baik tuan-tuan, sekejap kita bincang masalah fiqh tu sikit. Hadis yang ke-71, hadis haddatsana Hannad bin Sarri qala haddatsana Waqi'. Dia kata an Jubair an Abdullah an Abi Buraidah an abihi anna Najashi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Daripada Ibnu Buraidah, daripada bapaknya bahwasanya Raja An-Najashi. Raja Najashi ni kita faham nama dia apa dia tu tuan-tuan? Najashi, Maharaja Ethiopia. Kisra, Maharaja Parsi. Itu gelaran dia. Yang di Pertuan Agong, Maharaja Malaysia. Gitulah. An-Najashi ni kalau kita cek dalam sirah, namanya ialah Ashumah. Nama dia Ashumah. Alif Sad Ha Mim Ta marbutah. Ashumah bin siapa? Bin Abjar. Nama dia yang tu. Najashi itu gelaran dia. Telah menghadiahkan kepada Nabi SAW 2 khuf. Khufai ini 2 khuf, maksudnya sepasang lah. Bahasa kita panggil sepasang. Berwarna hitam gelap. Maksudnya Najashi dia hadiah kepada Nabi khuf, sepasang khuf yang warna hitam. Kemudian Nabi pemakai keduanya, kemudian Nabi berwuduk dan menyapu di atasnya. Maksudnya di sini Nabi ajak kita tentang 2 benda. Satu, akhlak Nabi bila orang bagi barang terus pakai. Orang bagi barang terus pakai. Kemudian Nabi juga tunjuk pada kita kalau orang musyrik, masa ni Najashi tak muslim lagi, tak beriman lagi, bagi barang ambil. Nah, orang musyrikin sebelah rumah kita, jiran kita yang non muslim bagi barang, kita kena ambil. Jangan ambil balin, tak boleh, tak baik lagu tu, bukan akhlak kita. An-Najashi ni kalau ikut dalam rekod, dia bagi dekat Nabi ni 2-3 benda. Satu khuf yang kita baca malam ni. Yang kedua dia bagi juga seluar dan juga qamis. Kemudian dia bagi juga kepada Nabi jubah yang menutupi, iaitu tailasan. Dia bagi jubah selai kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, itulah hubung kait. Sebab itu bila mana An-Najashi wafat atau meninggal dunia, Nabi memerintahkan sahabat-sahabat sembahyang jenazah secara ghaib. Nabi kata pada sahabat-sahabat, hari ini sahabat kita An-Najashi telah pun meninggal dunia. Maka Nabi ajak sahabat-sahabat sembahyang ghaib. Itu yang kita ambil. Kita ambil hukum yang kita boleh sembahyang jenazah secara ghaib. Walaupun jenazah tak ada depan kita, tapi kita sembahyang jenazah. Dalam ni dia sebut hadis ni Nabi berwuduk dan menyapu keduanya, menyapu khuf itu. Kita boleh pakai khuf ini sama ada kita bermukim atau musafir boleh pakai. Kita berjalan jauh, kita naik kapal terbang, nak pi mana-mana lah, pi UK ke, ziarah anak di mana-mana, London ke mana ke. Sebelum ayah-ayah nak pakai khuf, nak pakai kasut kita pastikan tak ada najis, pastikan kita berwuduk, bersih. Kemudian kita pakai khuf. Bila naik atas kapal terbang, kita nak semayang, kita minta ayak daripada steward yang kecil, kita boleh, ataupun pergi dekat dia punya restroom dia tu, dalam tu kita ambil wuduk dengan ayak yang cukup minimum. Kemudian khuf yang kita pakai, stukin yang kita pakai, stukin tebal itu kita just sapu saja ke depan. Sapu saja. Kerana kita ambil sebelum kita pakai tadi, kita dah berwuduk. Itu kaedah dia. Maka dalam ni lah yang kalau kita tengok Arab kan, orang Arab, masa saya duduk dalam Wataniah pun kita belajar benda ni. Maksudnya kalau kita nak jalan untuk buat operasi, nak buat apa, kita ajak tentera-tentera kita pakai kasut. Sebelum dia pakai kasut tu, pastikan dia berwuduk. Lepas tu saat lagi, bila dia nak solat, dia cuma just sapu saja atas boot yang dia pakai tu.
itu juga dikira sebagai khuf. Cuma di sana ada perbahasan lah. Perbahasan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata tidak harus menyapu khuf itu sekiranya khuf itu terkoyak. Tetapi Imam Syafi'i juga kata khuf itu juga tidak boleh nak disapu sekiranya kecuali, dia kata kecuali tak boleh, dia tak boleh masuk ayak kecuali lubang-lubang jahitan saja. Itu saja dibenarkan. Maksudnya kita ikat kasut kita dengan kuat. Memanglah kalau masuk hutan dulu tuan-tuan, nak pakai kasut tu kita buh bedak anti bakteria tu, buh bedak dulu, kemudian baru kita pakai kasut, kemudian kita ikat bagi kejap. Maksudnya kalau kita turun dalam kelebok pun ayak tak masuk dalam kasut. Itu hebatnya kasut askar. Tapi lah ni tak ada lah pakai canvas belakang dah. Jadi tuan-tuan, itu adalah hadis yang pertama cerita pasal khuf. Dia ada dua saja hadis pasal khuf ini. Yang kedua dia kata an Abi Ishaq an Sya'bi qala qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharra qala yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam udzakkihuma amla. Hadis ini daripada Sya'bi, berkata Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Dihyah sahabat Nabi. Dihyah ni cantik tuan-tuan, rupa parah yang cantik. Kalau kita baca peringkat awal dulu macam mana Nabi Jibril bila datang nak berjumpa Nabi, dia akan menyerupa muka Dihyah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah berkata, bila Nabi duduk dengan Dihyah, aku tak pasti sama ada itu Dihyah ataupun Jibril. Segaknya. Maksudnya Jibril menyerupai Dihyah. Maka dia pun pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepasang khuf. Maka beliau memakai keduanya. Maksudnya Nabi tunjuk dekat kita, bila orang bagi barang pakai. Kita kadang-kadang tak macam tu kan. Orang bagi barang tak pakai. Sebab tu saya tengok zaman saya duduk di pondok dulu, bila ada sahabat-sahabat atau orang tua-tua yang sedekahkan ridak ke apa dengan Tok Guru ambil. Dia letak hak dia tu, dia ambil hak dia, tak terus pakai. Meraihkan macam tu. Kita tak macam tu lah ni. Kita tak ada perasaan macam tu. Orang bagi, kita simpan dulu kan. Kemplekat sampai raya tahun depan dah lagi. Mana tak? Kemplekat cak kursi, cak apa, cak jerejah duduk ke apa ke, sampai tahun depan dah lagi. Kita tak cuba nak pakai. Maksudnya bila kita pakai tu adalah proses sedekah jariyah, itu berjalanlah pahala tu. Kalau kita duduk simpan kita tak apa, rugi saja. Dan kata Israel daripada Jabir, berkata Amir, dan sehelai jubah maka beliau memakai keduanya hingga koyak. Maksudnya hadiah yang orang bagi itu Nabi pakai sampai koyak. Macam tu sekali. Nabi tidak mengetahuinya adakah kedua-duanya di sebelah ataupun tidak. Maka Nabi pakai itu hingga koyak. Nabi tidak mengetahui adakah kedua-duanya itu disembelih atau tidak. Maksudnya khuf yang Nabi pakai itu, Nabi tak tanya sama ada kulit binatang itu disembelih ataupun tidak. Nabi pakai sampai koyak. Nak ceritanya, bila orang bagi barang tak payah tanya ni duit haram ke halal. Tak payah tanya. Orang bagi apa hak tu boleh kan? Berim ke, berum ke apa ke, ada duit tanya. Balas ya. Hak tu orang bagi ambil. Tak payah duk jadi tawaduk. Tak boleh ni lagi kan. Tak payah. Baik, kemudian kita masuk bab yang ke-11, iaitu selipar Rasulullah. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan bincang juga masalah khuf ini. Kenapa dia ada syarat dia? Pasal lah ni kita, sebagian besar kita bila kita tak tahu hukum khuf ni, kita jadi kalut. Bila jadi kalut nak berjalan sana lagi, dia timbullah masalah tak semayang, masalah tinggalkan semayang pasal apa, nak ambil wuduk tak boleh, nak kapal terbang apa semua. Syarat-syarat khuf ni, mengikut ulama' dia kata apa, kita nak pakai khuf itu dalam keadaan suci daripada hadas dan memakainya dalam keadaan berwuduk. Kita dulu kena ada wuduk, lepas tu baru kita sarung dia.
Kemudian dia kata juga dalam ni syarat dia yang kedua ialah khuf itu mesti daripada bahan yang suci. Maksudnya kulit, kalau kita kata khuf itu daripada kulit, kulit itu bahan yang suci, bukan najis. Kemudian dia kata dalam ni syarat khuf itu bukan dibuat daripada kulit babi atau anjing atau kulit binatang yang belum disamak, yang disertu kita cuci kulit binatang tu. Kemudian dia kata juga dalam ni syarat dia adalah menutupi seluruh kaki had yang wajib kita basuh ketika ambil wuduk, iaitu daripada hujung kaki sampai buku lali. Maksudnya kalau khuf kita tinggi lagi pun tak ada masalah, dia mesti tutup benda tu. Orang-orang tuan-tuan yang pernah pergi Mekah boleh cerita, boleh gambar lah, bayangkan khuf tu. Di sini tak ada. Sini kita nak tunjuk stukin tebal pun tak ada. Stukin tebal ni yang ada askar pakai je. Askar tu pun dia tak pakai. Dia balik mai bila bini dia bersalin dia bagi pakai. Pasal memang panas semua stukin tu. Dia tak pakai juga. Dan dia kata cara mengusapkan khuf itu memula daripada hujung kaki kita tu, kita usap naik ke atas sampailah ke bahagian betih khuf kita ni. Dan tidak boleh menyapu pada bahagian bawah. Kita tak payah sapu daripada bawah ke tapak kaki tu naik ke atas tak. Daripada depan naik ke atas je. Sebab tu peraturan dalam agama ni kita tak boleh nilai dengan akal kita. Kita tak boleh nilai dengan akal. Kalau kita nilai dengan akal rosak. Pasal ada yang pijak bumi sebelah bawah. Pasal apa khuf kena sapu belah atas? Sama lah dengan kita kentut kan. Kita ambil wuduk kentut. Awak tak pergi basuh dengan pungkok sekali. Kalau orang duk bincang, duk fikir peraturan Allah ni mengikut logik akal, jahanam kita. Isu hudud, potong tangan, duk fikir siapa nak bagi dia makan sekali lagi. Tak ada fikir lah. Siapa yang nak tukang potong, siapa nak jangan duk fikir benda tu. Hukum Allah takat tu buat. Maka tuan-tuan, itu adalah syarat-syarat khuf, bagaimana kita nak sapu. Dan dia kata menyapu khuf ini ada tempoh dia. Maksudnya kalau 24 jam itu syarat sehari semalam bagi orang yang mukim. Katalah kita duduk tempat kita keluar-keluar pergi rumah anak kita di London tu, sejuk sangat, tak boleh kita nak buka stukin, tak boleh. Bila main musim sejuk winter tu kita tak boleh nak ni, sejuk sangat. Maka kita pakai stukin. Ambil wuduk tang lain tak apa lagi, nak basuh tu memang pedih, tapi kita sapu saja. Tapi bagi yang musafir, dia boleh pakai berapa hari? 72 jam. Tempoh 22 jam daripada mula dia pakai. Maksudnya 3 hari lah kan. 3 hari had dia boleh pakai. Maksudnya dia tak payah tanggal lah. Tak payah tanggal khuf dia tu. Dia pakai hari mula-mula tu sampai 3 hari. Kentut ke, kencing batal wuduk ke apakah, jalan. Sapu saja atas, sila, tak ada masalah. Tapi kalau dia bermukim, dia tak pergi mana, dalam situasi dia sakit ke apakah, tak kaki dia, maklum sajalah ada kawan-kawan yang kena kecil manis, yang kena buang, kena cuci, kemudian nak buka, tutup, tak boleh, dia pakai, silakan, tak ada masalah. Cuma isunya ialah jangan tak semayang, tu saja. Kita jadi isu kadang-kadang kan, kalau kita pergi tengok dekat hospital tu, kesian. Kita tanya dia, Pak Long tak semayang, hang gila hang nak semayang ni, aku duk buat ni, dia kata. Dia marah kita lagi dah. Hang gila hang, dia kata. Hang tak nampak aku sakit ni. Tapi dia tak mengaji. Bila tak ada fik pasal perubatan, kita macam tu lah. Macam sekarang ni dia jadi isu masalah orang yang pakai drip. Kita pakai drip, pakailah drip, tak ada masalah pun. Tempat yang bahagian tak kena wuduk tu dimaafkan. Tak payahlah kita nak ni. Yang patah apa semua, dia ada kaedah tayamum dan sebagainya. Barulah saya tuan-tuan, umur saya bila arwah Tok Wan saya meninggal, barulah saya perasan kehidupan di dalam pondok Bukit Besar ni. Wan saya dia ada satu botol yang ada debu. Kita tak tahu pasal apa, dia letak aja. Saya tanya dia kata ni debu tanah. Dia tak. Bila mai kita mengaji baru kita perasan, rupanya orang tua-tua ni dia buat preparation. Kalau ayak tak ada, kalau apa tak ada, debu dah ada. Kalau kaki sakit, tangan sakit, debu dah ada. Tak payah cari. Dia ayak tuan-tuan, tanah kuai tu. Tanah kuai tu buat bagi jadi debu ayak dengan pengayak teh dulu ni. Saya masih ingat lagi yang tu.
Kita duk heran pad, dia tahu aku nak main masak-masak dengan debu kan. Rupanya itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan, kita kena, sebab tu kalau tuan-tuan pergi Pekan Rabu lah ni, dah ada orang jual debu tu. Beli simpan. Belilah simpan, bukan mahal pun. Beli. Kita tak tahu darurat kita nak main bila. Darurat kita nak berlaku, Allahu'alam bila. Mungkin tak berlaku kat kita, berlaku dekat anak cucu kita. Baik, habis cerita pasal khuf. Sekarang ni kita nak masuk pasal selipar Nabi SAW. Selipar Nabi ni dia kata apa? Bab ma ja'a fi na'li Rasulillah SAW. Dia ada khuf, Nabi ada khuf, Nabi ada selipar. Selipar tu tuan-tuan jangan bayang macam selipar Jepun tu, no? Dia ada, kalau kita tengok dalam buku yang gambar yang ada simpan di Tok Kapi, di Museum Tok Kapi di Turki tu, dia tunjuklah macam mana. Baik. Haddatsana Abu Daud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lahuma qibalani. Daripada Anas bin Malik, bagaimana selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Sayyidina Anas, bagi keduanya dua qibal, iaitu dua tali kulit yang dimasukkan di antara dua jari kaki. Maksudnya jari kaki kita ada dua tali. Selipar kita duduk tang ibu jari saja. Selipar Nabi dia ada masuk jari tengah dan juga jari ujung. Dia ada dua qibal, dua tali yang mengikat kasut kaki dia tu. Nanti insya-Allah nanti kalau ada apa-apa kita bawa slide, kita tunjuk gambar. Baru nampak, baru seronok. Saya buat kuliah Syama'il ni, saya buat tunjuk slide. Baru kita nampak, oh ni selipar Nabi begini, khitam Nabi begini. Ni kita baca hadis sajalah, lepas ni kita tunjuk insya-Allah. Hadis yang ke-74, dia kata qala Waqi' qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Khazai an Abdullah bin Haris an ibn Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniyu shirakuhuma. Dia kata selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua qibal, tali kulit yang dimasukkan antara dua jari kaki. Setiap talinya berpasangan. Dahlah ada dua tali. Tali itu pula ada dua. Maksudnya tali itu kembang dua. Yang masuk tang ibu jari, yang jari kaki Nabi itu dia ada dua tempat. Dua tempat itu pula dia kembang. Maksudnya kalau kita nak bayangkan dia ada empat tali lah. Dua begitu. Kemudian hadis yang seterusnya juga menceritakan pasal selipar Nabi. Dia kata akhraja ilaina Anas bin Malik an-na'laini jardawaini lahuma qibalani. Faqala fahaddathani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah menunjukkan kepada kami sepasang selipar yang gondol, yang ada dua tali qibal. Maka dia berkata, Thabit pun meriwayatkan kepadaku selepas itu daripada Anas bahawa kedua-dua itu adalah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain dia cerita, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasul ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Dia kata aku melihat daripada Ubaid bin Juraid telah berkata kepada Ibnu Ammar, aku melihat engkau memakai selipar yang gondol. Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selipar yang tiada bulu. Beliau berwuduk padanya, maka aku suka untuk memakainya. Maka kita fahamlah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni, apa yang Nabi buat, mereka ikut semua. Kalau Nabi pakai kasut dan ambil wuduk sekali, selipar tu dia pakai untuk ambil wuduk, mereka pun akan buat macam tu tanpa ada persoalan. Sebab itu kalau lepas ni kita akan tengok bab cincin Nabi, bagaimana sahabat-sahabat pakai cincin, dan Nabi tunjuk pada mereka kaedah pakai cincin. Baik.
Kemudian hadis yang ke-77 pasal selipar Nabi ni, dia kata kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Tali selipar Nabi tetap bertempat di antara dua jari. Di antara dua jari. Dua duduk tengah-tengah ni. Haddatsani man sami'a Amru bin Hurais yaqulu ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhtufataini. Dia kata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang memakai dua selipar yang bertampal. Selipar Nabi bertampal, tuan-tuan. Kita kasut bertampal tak mau pakai dah. Hebat. Sedangkan sebab tu Sayyidatina Aisyah kata bila orang tanya tentang akhlak Nabi, kana khuluquhu al-Quran. Kehebatan Nabi tu, Nabi kalau kita nak baca dalam sirah dia, dalam satu kes bagaimana sahabat Nabi yang sedang berperang dan pedangnya patah. Dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, pedang aku patah. Nabi ambil pelepah tamar, bagi dekat dia, on the spot. Pelepah tamar itu tadi bertukar menjadi pedang. Cerita bertukar ni bukan cerita He-Man dengan ni, tuan-tuan, Transformers tak, tapi cerita itulah mukjizat Nabi. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, kalau Nabi nak pegang batu jadi emas boleh. Nabi nak pegang Bukit Uhud tu yang jarak dia 6 km panjang itu boleh. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi boleh pakai benda yang lebih hebat daripada kasut yang bertampal ini, tapi Nabi tak buat benda tu. Pasal Nabi dia tunjuk pada kita satu sifat yang dunia ni tak ada di hati dia lah. Tak ada di hati dia. Kita dunia ni boh, dalam hati kita ni posok belaka. Dunia pun boh kan, cita-cita akhirat pun boh, semua boh. Sebab tu kadang-kadang kita jadi panjang angan-angan. Kalau aku dulu rajin, duk cerita tu. Pasal kita penuh dengan ini. Bukan kata dekat tuan-tuan, saya sendiri pun lagu tu. Kita pun lagu tu. Cuma itulah kita nak kena banyak lagi lah kerja nak tazkiyatun nufus ni, nak didik jiwa kita, nak bagi tengok dunia tu dunia lah, yang ada dalam jiwa kita akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam bab makan Nabi nanti, Nabi bila dia makan, kalau dia makan seorang sangat minimum, tapi bila Nabi ada tetamu, Nabi akan makan banyak. Nabi akan makan banyak dengan harapan tetamu tu juga makan banyak. Dia suka macam tu. Kita orang mai rumah kita duduk pelawar, sila-sila makan. Pakcik makan, tak apa, aku sat lagi. Kita jadi macam tu. Sedangkan Nabi bila ada orang tetamu mai rumah dia, hari tu dia akan makan banyak supaya kawan yang mai tu tak rasa kalat lah, aku nak makan banyak, tuan rumah makan sikit. Tak ada. Nabi dia akan makan banyak. Tapi waktu tetamu tak ada, dia sangat-sangat minimum. Malah kadang-kadang Nabi berpuasa saja. Baik. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajulu bi shimalihi aw yamshi fi na'lin wahid. Dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, Nabi melarang seseorang makan menggunakan tangan kiri. Naha di sini laranglah. Larang dengan Nabi larang kita makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi larang juga au yamshi fi na'lin wahidin, atau kita berjalan menggunakan selipar sebelah. Selipar sebelah ni dalam kartun apa? Din berambui. Kan, din berambui pakai kasut sebelah, sebelah lagi ikat di betih. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Nabi tak bagi kita pakai. Kita keluar masjid, katalah keluar surau tadi, tak apa dah tu, pergi redah kasut tinggal sebelah, tak tahu kita mana. Kita pun solum sebelah tu, preh balik dengan sebelah tu ya. Nabi tak bagi. Kecuali kalau perbahasan fiqh dia kecualinya ialah kita pakai selipar sebelah tu putui. Tu tak apa.
kita pegang sebelah tu, sebelah lagi kita jalan pak pi, itu lain cerita. Tapi kalau kita keluar pakai sebelah, kemudian sebelah tu lah kita yung pi, yang tu tak boleh. Tak boleh tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca yang ni, artinya maksudnya dalam kita nak buat apa ni, Nabi ajak kita akhlak supaya orang tak hina kita. Kalau kita pakai sebelah, apa orang kata? Orang kata apa kita? Awak dia tu gila awak ni. Orang kata macam-macam, gila lah, sewel lah, lebih Panadol, macam-macam orang kata. Tapi kalau kita bawa satu selipar yang kita pakai tu rosak, kita pegang tu, orang tahu, itu kasut dia putui. Kasut dia putui. Tapi kalau tak ada apa pasal, tiba-tiba kita pakai sebelah je, orang akan tomah kat kita macam-macam. Kemudian dalam ni juga Nabi larang kita dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan Jabir ni, larang kita makan dengan tangan kiri. Kita ni, kenapa Nabi kata yang makan dengan tangan kiri itu adalah syaitan? Syaitan makan dengan tangan kiri. Kita ni kadang-kadang bila terlalu orang kata apa, terlalu ambil budaya etika makan tu, kita duduk di rumah kita makan tangan kanan, tapi bila pergi di restoran besar-besar, bila dia letak sudu garfu sebelah kiri kan, kita pun potong-potong stick, tikan-tikan ngap pergi dengan kiri. Itu ya tuan-tuan. Memang dia memang macam tu. Kalau zaman saya duduk dulu, yang kita duduk dalam Wataniah dulu, bila ada mass night tu memang dia susun dah sebelah mana sudu, sebelah mana tu. Sudu duduk belah ni lah, belah kiri ni lah. Pasal bila kita tekan, kita nak potong dengan pisau kan, belah sini, garfu apa semua. Kalau kita hak yang jenis taat dengan etika makan tu, lepas kita potong, kita tekan tikam daging tu, kita akan makanlah sama ada roti apa pun. Tapi kalau kita ubah belah ni, kita akan belagar dengan kawan sebelah ni. Pasal dia semua etik dia kena makan belah kiri. Boleh tak kita nak ubah? Boleh. Meja duduk tempat kita, negeri kita, bukan meja duduk Britain. Tapi pasal kita telah didoktrin yang macam kata-kata Father Christian tadi, kita bukan nak tu, kita jauhkan dia cukup. Macam kita lah, kita sekarang ni cuba tengok. Pernah diriwayatkan dalam hadis ni, kalau kita baca cerita yang panjang lagi, bagaimana Nabi tegur seorang sahabat makan dengan tangan kiri. Nabi kata, la ta'kul bishimali, jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian kawan tu kata, aku tak boleh, aku nak makan dengan tangan kiri juga. Kemudian dalam hadis tu Nabi kata, lepas ni tangan hang tak boleh bergerak. Memang lepas tu tangan yang dia makan tu tak boleh bergerak. Sahabat kata itu adalah Nabi tegur pada orang munafik. Tapi nak ceritanya, jangan kita hina sunnah Nabi. Bila Nabi tegur jangan makan dengan tangan kiri tu, maksudnya Nabi larang. Apa cerita pun kita makan dengan tangan kanan. Kita nak suap ke, kadang-kadang kita ni, yalah kan, kadang-kadang bila duduk dengan orang-orang berkedudukan ni, dia jadi lagi makan dengan kanan, kolot sangat, pegang sudu tangan kanan, garfu tangan kiri, potong-potong, tukar pula. Dia kan, dia jadi lagu tu. Kita taat dengan dia panggil apa? Table manners. Dia panggil tu etika makan di meja makan. Etika makan di tata cara meja makan. Pilah kursus di mana pun, di Intan ke apa, dia ajak macam tu. Pasal kita telah didoktrinkan macam tu. Kita tak cuba nak ubah. Kemudian seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda'a bil yamini. Kemudian wa idza naza'a falyabda' bishimali faltakunil yaminu awwalahuma tan'alu wa akhiruhuma tunza'u. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kalangan kamu memakai selipar, hendaklah dia mula dengan kaki yang kanan. Kita nak keluar sekali lagi, kita keluar dengan pakai kaki kanan. Kita keluar surau, keluar masjid kaki apa tuan-tuan? Kita keluar masjid kaki tak apa. Jangan
Dah buat tak apa salah, tekan nak suruh tu tampi. Kiri kanan. Dua tu je, tak kiri kanan. Tak ada lah orang lompat kan. Kita keluar masjid kaki kiri kan. Kita masuk kaki kanan. Okey, katalah kita keluar masjid kaki kiri. Lepas tu nak pakai kasut, Nabi suruh pakai dengan falyabda bil yamin. Selalu kita keluar masjid tu ruk pi dengan kaki kiri itulah. Kalau kita keluar masjid kita terus jumpa tangga kan keluar. Ulama ajak pi keluar kaki kiri tadi, kita duduk, kita pijak kasut kita tu, kita masuk kanan. Kita pi jamban, minta lah kan, kita pi hotel, dalam jamban ada jamban kan, dekat hotel besar kan lagu tu kan. Dekat kita pi dekat Plus pun macam tu, kita keluar pi tanah, kita masuk dalam tu duduk. Kita keluar tanah hak kita tadi, kita nak keluar kanan ke kiri? Dia dalam building tu dia tulis tandas kan. Itu kita tahulah tandas. Kita nak masuk tadi ni, kita masuk dengan kaki kiri. Lepas tu kita masuk berjalan pi tempat kita duk tolak-tolak, jumpa tu kita masuklah qada hajat dalam tu. Kita nak keluar tu, kita nak keluar kiri ke kanan? Keluar kiri. Keluar kiri. Pasal itu masih dikira tandas. Sat lagi kita sampai tampi tu nak keluar, baru kita langkah dengan kanan. Tengok tuan-tuan, Nabi ajak kat kita sunnah yang simple-simple ya. Simple sangat, boleh buat dan tapi kita kena ada niat lah. Jangan pi langkah kiri kanan tapi tak ada niat nak ittiba' sunnah, dia tak ada apa lah. Jadi bila kita buat tu kita kita ingatlah, Nabi buat macam ni, Nabi buat begini. Sebab itu tuan-tuan, kajian medical mendapati kenapa Nabi suruh kita qada hajat dengan cara duduk, tak suruh duduk atas mangkuk tu. Rupanya perubatan moden mendapati bila kita duduk, kita punya appendix sebelah ni akan lipat. Dan dia akan lipat automatically, dia kata usus kita akan lurus dan mudah buang air besar. Itu kajian perubatan moden. Kita doa kan, kita kalau lah ni pergi tengok apa tanah kampung cangkung payah orang kan. Cari hak duduk. Nak cari hak duduk juga. Tapi dari sudut perubatan tak selesai lah. Tak selesai benda tu. Jadi hak Nabi tunjuk tu cantik dah. Cantik. Cuma kita lah kan, kita kadang-kadang kita terlalu mementingkan status kan. Baik. Kemudian dia kata dalam ni, dan apabila menanggalkan hendaklah memulakan dengan kaki kiri. Kita pakai dengan kanan. Bila kita nak cabut tu selipar tu, kita nak pijak tumit belakang ke gena ke, cabut dengan yang kiri dulu. Kemudian maka jadikanlah kaki kanan itu, yang kanan itu yang pertama dipakaikan selipar dan yang terakhir ditanggalkan. Maksudnya kaedah dia, pakai mula kanan, last sekali dia yang lambat sekali. Maksudnya bila kita nak buang, kita buang kiri dulu, maksudnya kanan masih ada. Masa kita nak pakai, kita pakai kanan dulu, diikuti dengan kiri. Masa nak buang kiri dulu, lepas tu baru kita ikut dengan yang kanan. Itu Nabi ajak kita tuan-tuan. Kita nak kata macam mana lagi pada Nabi? Sedangkan Mak Saleh di Kristian tadi dia kata Nabi ni tak ubah lebih pada kartun saja. Mana ada satu manusia kartun yang ajak sampai macam ni? Tak ada. Jadi tuan-tuan, inilah Nabi yang kita cinta, yang kita duk sebut, yang kita selawat tadi, sallu alaihi tu. Bukan takat Nabi ajak kita perundangan siasah tentang sesuatu hukum, maqasid syariah, sesuatu hukum, tapi hatta yang benda yang paling kecil, tak ada apa lagi bagi kita, pakai selipar ya. Tapi Nabi ajak kita. Tuan-tuan, hari ni kita dah tahu dah sunnah Nabi macam tu. Walaupun benda ni ada dalam cerita pasal kasut Nabi, tapi amalan yang Nabi buat itu sunnah dia. Itu sunnah dia. Maka yang kita boleh mampu buat. Kita tak mampu, Allah ni telajak lah. Tak payahlah duk gostan patah balik masuk dalam masjid di keluar pula. Yang kata lorang sangat nang ni kan. Kemudian yang ke-82 dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul
yuhibbut tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seboleh-bolehnya menyukai pada memulakan dari yang kanan pada ketika menyisir rambutnya, memakai selipar dan bersuci. Sayyidatina Aisyah ummul mukminin, dia cerita kat kita yang Nabi ni suka sebelah kanan. Hatta sehingga nak sikat rambut pun Nabi akan sikat sebelah kanan. Nak pakai kasut pun Nabi akan pakai kanan. Sehingga Nabi nak bersuci pun Nabi suka yang sebelah kanan. Ashabul yamin kan kita baca. Orang-orang yang kanan. Yang ke-82, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani wa Abi Bakr wa Umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan Uthman. Dalam hadis ni dia nak cerita daripada Abu Hurairah, dia kata bagi selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada 2 tali, dan begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar, dan orang yang pertama yang menyimpulkan satu simpulan ialah Uthman. Sayyidina Abu Bakar pakai qibalani, macam mana selipar Nabi. Umar pakai yang sama juga. Mai tak Uthman, dia buat satu saja. Adakah Sayyidina Uthman menyalahi sunnah? Tidak. Sayyidina Uthman nak ajak kita supaya nak ajak yang selipar 2 tali itu bukan benda wajib. Bukan benda wajib. Bukan benda satu benda yang wajib. Sebab tu Sayyidina Uthman main dekat dia, dia tukar, dia pakai satu. Dia nak cerita yang itu bukan benda yang wajib. Dia takut orang akan menyatakan benda tu wajib. Macam kes kalau kita baca dalam kita mengaji dulu, masa mula-mula saya main dengan tuan-tuan, kita baca Bidayatus Sul. Bagaimana Nabi keluar dalam bulan Ramadan itu hanya beberapa malam saja Nabi semayang. Lepas tu Nabi semayang sunat tarawihnya di rumah. Pasal apa? Nabi takut benda tu jadi satu kewajipan dan memberati kita. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman. Dia takut orang akan kata qibalan, kasut yang ada 2 tali itu adalah wajib, mesti pakai macam tu. Dia main ke belakang ni, dia akan jadi benda-benda pelik lah. Benda-benda pelik yang orang yang ke belakang ni kita tak nampak Nabi, kita hanya ikut orang. Maka sebab ikutan tu kadang-kadang kita tak ada nas dan kita kata benda tu wajib. Itu susahnya. Maka sebab tu Sayyidina Uthman tukar pakai satu. Baik, seterusnya bab yang ke-12 iaitu cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-12 ni ma jaa fi zikri khatimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kena rujuk dua-dua ni tuan-tuan, pasal dalam hadis ni dia tak sebut takhrij, dalam ni dia sebut takhrij. Tu senang baca tu. Baik, cincin Nabi. Nabi pakai cincin tuan-tuan. Daripada Anas bin Malik dia kata kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 2. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraqin wa kana qussuhu fassuhu habasyian. Dia kata Anas bin Malik menceritakan, berkata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah daripada perak. Wariqin, kalau kita baca waraqin, daripada ketah ataupun daripada daun, waraq, daun. Dia kena baca min wariqin, daripada perak, dan permatanya adalah batu permata Habsyi. Batu permata Habsyi itu dikatakan berwarna hitam akik. Jadi Nabi pakai cincin. Kata cincin Nabi itu daripada perak. Tak sebut suasa, tak sebut mah. Cuma mai orang Melayu lah ada suasa. Perbahasan pasal suasa perlu tengok dalam bab fiqh. Tapi kalau suasa itu boleh dilebur dan dicerakinkan 2 perak dan mah, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Orang lelaki tak boleh pakai. Orang perempuan silakan nak pakai. Sebab tu dalam isu bab pakai mah ni, pelopor-pelopor Al-Wahabi, mereka pun penin dengan seorang ulama Wahabi, iaitu Syekh Utsaimin. Bukan Syekh Utsaimin, Syekh Nasruddin Albani. Albani dia kata apa? Syekh Nasruddin Albani dia kata orang perempuan pun tak boleh pakai mah. Tu dia. Lagi ni qaul gharib daripada dia lah, qaul yang pelik daripada dia.
Sampai orang yang pelupur-pelupur Wahabi pun tak mau ikut dia, pasal ni pelik. Orang perempuan pun dia kata tak boleh pakai emas. Sedangkan orang perempuan dia tak ada masalah apa, orang lelaki saja tak boleh pakai emas. Kemudian ada juga perbahasan yang membincangkan masalah suasa tu dia tengok peratus. Tu saya tanya guru saya, dia kata tak ada, kira campur tak baca, emas sikit banyak dia kata. Yang penting kita orang lelaki pakailah yang perak dia kata. Kemudian dia kata dalam ni hadis yang ke-85, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddatin fakana yahtimu bihi wa la yalbasu. Bahwasanya Nabi SAW membuat cincin daripada perak, maka beliau mengecap dengannya dan tidak memakainya. Ada dua qaul yang menyatakan di sini. Khataman nubuwah, tanda kenabian, tanda nabi yang terakhir. Kemudian kalau kita baca khataman nubuwah, dia sini khatamun nabi. Khatamun nabi di sini ialah cincin nabi. Dan nabi ni dia guna cincin dia tu untuk buat cok mohor dia. Sebab tu dia tulis Muhammad Rasul, Muhammad Satra, Rasul Satra dan Allah Satra. Dia ada 3 line. Muhammad Rasulullah. Dan Nabi akan cok di surat. Karena sahabat-sahabat kata kalau nak hantar surat kepada Maharaja Rom, Maharaja apa ni, orang luar, orang ajam apa semua ni, mereka tidak akan terima kalau surat itu tidak ada cok kenabian atau cok pembesar. Maka Nabi pun buat cok. Dan Nabi haramkan sahabat-sahabat buat benda tu. Hanya Nabi seorang saja yang ada. Kalau pakat ramai buat, semua pakat tulis surat, semua pakat cok, jenuh. Kena pula orang musyrikin ke orang munafik ambil, dia tulis satu surat, dia habaq kata kami akan pergi perang dengan kamu. Padahal Nabi tak buat. Sebab tu cok yang Nabi pakai tu, khatam dia tu hanya Nabi saja yang ada, sahabat-sahabat tak ada. Tu pun kalau Nabi pakai yang tu, katanya riwayat, Nabi akan pusing batu cincin tu ke dalam. Nabi tak macam kita lah, keluar tak. Nabi akan pusing ke dalam. Maksudnya sampai macam tu Nabi punya tak mau tunjuk perhiasan diri. Nabi pusing ke dalam. Dan hadis yang kita baca tadi, hadis ke-85 tu, dia kata akhrajahu Ahmad wa Abu Shaykh qala Abu Isa Abu Bashar ismuhu Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Hadis itu dia kata Nabi buat pakai khatam saja, untuk cop saja, tapi Nabi tak pakai. Baik, kita tengok hadis yang lain pula. Kana khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fusuhu minhu. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perak, permatanya daripada batu Habsyi, daripada batu yang hitam tadi. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaktuba ila al-ajami qila lahu anna al-ajamu la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Fasqana'a khataman faka'anni unzuru ila bayadhihi fi kaffaihi. Ni hadis yang saya sebut Nabi pakai cincin tu sebab apa? Daripada Anas bin Malik, Nabi dia berkata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis ke negara asing, ada orang berkata kepada baginda, negara asing tidak menerima kecuali surat yang ada cap di atasnya. Maka beliau memerintahkan supaya diperbuatkan cincin, maka aku seolah-olah melihat ada kepadanya keputihan cincin itu dalam tapak tangannya. Maksudnya cincin Nabi daripada perak, dan sahabat nampak ada warna yang putih di tangan Nabi bila Nabi pakai. Maka tuan-tuan, itu adalah cincin Nabi, dan Nabi pakai cincin itu untuk cop saja. Nabi larang orang lain buat cop ni. Kemudian hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala kana naqshu khatamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Maksudnya dia cerita dalam ni, cincin ukiran yang ada di depan cincin Nabi itu, dia kata adalah Muhammad sebaris, Rasul sebaris dan Allah sebaris. Muhammad, Rasul, Allah. Nabi guna untuk cop. Jadi surat-surat yang ada cop Nabi itu, kalau tuan-tuan ada kelapangan, diceritakan masih ada disimpan di Tok Kapi, di muzium Tok Kapi di Turki. Dia banyak menyimpan khazanah peninggalan Nabi di situ. Wallahu alam sama ada bagaimana penyimpanan itu, adakah benar itu
yang sabit dengan Nabi ataupun bagaimana, wallah, tapi kita berhusnuzan bahawa itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang mencintai Nabi, dia simpanlah. Dia simpan banyak hasil-hasil. Cuma yang tak ada ni, cincin Nabi ni katanya dah hilang. Cincin yang Nabi pakai ni dah hilang di Bi'ru Aris, di Telaga Aris. Telaga sampai kepada Saidina Osman, kalau tak silap saya, dalam ni sat lagi kita baca. Kerana Saidina Osman duduk situ dan jatuh dalam tu, hilang. Cincin yang Nabi pakai tu. Kemudian hadis daripada Anas bin Malik lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman khalqatuhu fiddatun wa nuqshin fihi Muhammadun Rasulullah. Daripada Anas dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Kaisar dan Najashi, maka ada orang berkata kepadanya sesungguhnya mereka itu tidak menerima surat kecuali ada cap. Maka Rasulullah SAW membuat cincin lingkarannya daripada perak dan ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Itu cerita cincin Nabi, bagaimana Nabi boleh ada cap tu. Kemudian seterusnya hadis anna Nabi SAW kana idza dakhala al-khala'u nada'a khatamahu. Nabi bila dia masuk tempat tandas, ketika beliau hendak masuk tandas, beliau melucutkan cincinnya. Nabi buang cincin tu. Karena apa? Memuliakan dalam tu adanya nama Allah. Karena ada nama Allah, Nabi buang. Kita pun macam tu juga. Ada setengah orang lah ni, dia beli cincin tu kan, dia beli dekat majlis-majlis selawat, ada cincin dia beli. Tapi bila nak pakai, bila nak masuk toilet, buang. Sama ada nak simpan dalam beg, simpan dalam mana, simpanlah. Nak bolah mulut pun boleh. Bolah mulut tu kena tengok. Kalau mulut busuk, hukum makruh. Pasal dalam tu ada nama Allah. Cuma bolah mulut jangan bercakap telan biar tu. Jadi tuan-tuan, gitu. Sebab tu cincin Nabi ni Nabi pakai di jari kelingking, dari yang ujung sekali, sebelah kanan jadi ujung. Orang perempuan nak pakai cincin, nak pakai 10 jari boleh. Orang lelaki dia 2 jari ni je, sama ada kanan atau kiri, dua-dua tu je. Yang pakai 3 ni, umat kaum Nabi Lut daripada Bani Sadum. Mereka tu pakai. Cuma satu lagi kata Tok Gujilah, Pak Lang saya, ataupun orang yang pakai banyak ni, sama ada dia meniaga cincin atau tak, tu lah. Dia pakai banyak tu sama ada mungkin dia meniaga cincin lah kan. Cuma kita yang mengaji malam ni tak payahlah duk pakai cincin macam Nujum Malaysia kan. Nujum Malaysia tengok tuan-tuan baru ni kan, waktu jerubu tu apa dia buat, Allahu Akbar, sedih kita. Hak mana tengok tu, kita pun pening kan, ambil air, lepas tu ambil apa, belanga hak duk buat haluan maskat tu kan, belanga temaga tu, hidup puja ya Allah, ya la ilaha illallah, apalah lorat semua, sedih kita. Lepas tu buat main apa, labu sayung kan, tak tang tu, moga-moga labu ni akan disedut semua asap jerubu lah apa pula. Islam kita zaman dah maju, ada lagi manusia ada bawa khurafat macam tu. Yang peliknya tu, ada pula tempatnya, ada pula wartawan pergi duk tanya. Letih kita, letih sungguh tuan-tuan, letih. Kita duk pergi cerita khurafat, benda tak boleh, benda syirik tak boleh buat ni. Mai hamba Allah ni senang-senang je kan, boleh masuk muka depan TV, masuk sahabat duk cerita amalan dia. Tak pun pening. Kadang-kadang kita bertanya jugalah, mana etika akhbar di Malaysia kan? Apa etika akhbar di Malaysia? Kurang-kurang ada etika lah. Hang takkan tak tahu hak pi temu ramah tu pun nama Minah Osman macam kita juga. Takkanlah hang tak tahu benda ni khurafat. Tak payah bagi peluang lah. Duk bagi peluang kat dia tu yang dia more, kata orang kita kan, more. Ni lambat lepas dah takar muka dia. Sebaik orang asli tu dia tak pergi cari sama, dia pun tahu kan, dia pergi cari taubat tak jumpa. Hak budak orang asli tu kan, ni kita tunggu kot dia pergi cari pula, hak rusak hilang. Apalah karut tu. Nah, jadi Nabi buang cincin.
Nabi buang cincin dia bila dia masuk dalam tandas. Jadi kita pun macam tu, kalau kita pakai ada saja asana nama Allah apa pun, kadang-kadang selalu kita buat lupa apa? Cincin kereta. Kan cincin kereta. Cincin kereta kita tak ni lah, tapi kita buat masuk dalam tandas. Cincin kereta kita. Jadi kalau yang buh cincin tu long saja cincin nak balik pada Mekah kan, ada Jalla Jalalah tu, Allah Jalla Jalalah tu, kita nak masuk toilet ke apa kan, bagi anak simpan pegang saya apa nak masuk toilet. Lebih selamat macam tu daripada kita doa masuk sekali lagi Allah. Kita latah dalam jamban sebut Tuhan dia tak? Allah. Dia Allah lupa. Dia sebut Allah tadi, dia sebut sekali lagi Allah lupa. Jadi benar-benar tu kena nilah, kena jaga. Baik, seterusnya hadis daripada Ibnu Ammar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Arith naqshuhu Muhammad Rasulullah. Ini hadis yang cerita bagaimana cincin Nabi itu hilang. Cincin Nabi itu, cincin Rasulullah SAW itu diperbuat daripada perak, maka cincin itu ada pada tangannya, kemudian ada pada tangan Abu Bakar, kemudian ada tangan pada Umar, kemudian ia pada tangan Osman, sehinggalah ia jatuh dalam perigi Aris. ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Perigi Aris ini kalau tengok dalam buku Sejarah Madinah karangan Dr. Anas, dia cerita perigi Aris ni, dia kata berhampiran dengan Masjid Quba. Wallahu alam. Tapi dalam cerita buku dua kota tanah suci itu, karangan Dr. Anas tu, dia ceritalah dia ada peta dia tunjuk dekat dengan Masjid Quba tu, situ adalah perigi Aris. Perigi Aris ni tempat Nabi berehat. Nabi berehat di situ. Kemudian selepas Nabi wafat, cincin itu berpindah tangan kepada Abu Bakar, kemudian berpindah tangan pada Umar, kemudian berpindah tangan lagi pada Osman, dan jatuh akhir sekali jatuh dalam perigi itu. Dan diriwayatkan juga bagaimana Sayyidina Osman arah orang cari gali semula perigi itu, nak cari cincin itu, tak jumpa. Itulah ceritanya. Maka tuan-tuan, itu yang kita baca malam ni, iaitu cincin Nabi. Dan kita baca juga pasal selipar Nabi SAW, dan kita juga baca pasal khuf Nabi. Dan kita ambil satu lagi sebelum kita berhenti, iaitu cara Nabi pakai cincin. Tadi pasal cincin, ini cara Nabi pakai. Nabi pakai cincin, dia kata ada hadis daripada an Ali bin Abi Talib anna Nabi SAW kana yalbasu khatamahu fi yamini. Hadis ini daripada Ali bin Abi Talib bahwasanya Nabi SAW telah memakai cincin di jari tangan kanannya, di jari tangan kanan. Dia tak cerita jari mana lagi. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Ra'aitu Ibnu Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminihi fasa'altuhu an dhalika faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Ini semua cerita Nabi dan beberapa orang sahabat sampai pakai sebelah kanan. Daripada Humaid bin Salamah berkata, aku telah melihat anak Abu Bakar Rafiq menyarung cincin di jari tangan kanannya, maka aku bertanya kepadanya daripada yang demikian itu, maka dia berkata, aku melihat Abdullah bin Ja'far menyarung cincin di jari tangan kanannya. Dan Abdullah bin Ja'far berkata, aku Rasulullah SAW menyarung cincin di jari tangan kanannya. Semua hadis ni menceritakan Nabi pakai di sebelah tangan kanan, maksudnya di jari yang ujung sekali. Kemudian hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fusahu mimma yali kafahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi
wa huwa alladhi saqata bin Mu'aqib fi bi'ri Aris. Ini cerita Nabi larang sahabat-sahabat, beliau tidak membenarkan seorang pun menambah tulisan atasnya. Cincin itulah telah jatuh ke dalam telaga Aris dari Mu'aqib. Dia jatuh di situ. Kemudian hadis yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Wa qala Abu Isa hadzal hadis gharib. Dia kata hadis ini gharib, tak apalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari tangan kanannya. Begitu juga dengan hadis yang terakhir bab pakai cincin ini, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min zahabin fa kana yalbasuhu fi yaminih fattakhadha an-nasu khawatim min zahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala albasu la albasu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Nak cerita Nabi hadis cincin Nabi daripada perak. Ada kalanya satu cerita hadis ni dia menceritakan Nabi ada cincin daripada emas. Rasulullah SAW membuat cincin daripada emas, maka beliau memakainya pada jari tangan kanannya. Lalu orang ramai membuat cincin daripada emas. Nabi pakai. Kemudian Nabi tengok orang semua buat lagu tu. Kemudian maka Rasulullah SAW mencampakkannya dan bersabda. Nabi buang, Nabi campak buang. Dia kata, aku tidak akan memakainya buat selama-lamanya. Kemudian maka orang ramai pun mencampakkan cincin-cincin mereka. Nampak tuan-tuan? Kalau kita apa? Tak buang kan? Boleh pergi kat bini kan? Oh, nak buang cincin emas ha? Sahabat lain buang. Dalam hadis yang lain, kalau kita tengok syarah hadis ni, kalau baca mengikut kuliah Ustaz Nasrul, dia kata ada sahabat-sahabat yang bila buang tu, ada sahabat lain yang kata ambil lah. Sahabat tu kata, aku tidak akan ambil benda yang telah dibuang oleh Nabi. Kerana ada satu riwayat, sahabat tu pakai emas. Selepas Nabi buang ni, dia masih pakai. Nabi cabut di tangan dia, Nabi buang. Nabi cabut di jari dia, Nabi buang. Kemudian kawan tu kata, pilah ambil. Dia kata, aku tidak akan ambil dah satu benda yang telah dicabut dan dibuang oleh Nabi. Macam tu. Kita ni pun kena ambil lah yang tibar yang ni. Apa yang Nabi larang tu, larang sungguh lah. Jangan duk minta cak lah. Hari ni buat, esok tak. Tak boleh. Hak Nabi larang. Jadi habislah hadis pasal cincin ni. Lepas ni insyaAllah kita akan sambung bab pedang Rasul. Cuma nak ceritanya, orang lelaki pakai cincin, kalau kita niat nak ittiba' sunnah, kita pakai belah kanan. Kalau kita niat untuk perhiasan, pakailah. Setengah orang dia suka pakai kiri, jari tak kisah. Tapi Nabi tegah kita pakai daripada 3 jari yang lain. Yang 2 ni saja. Tapi yang sahihnya Nabi pakai yang ujung sekali, yang jari kelingking. Itu Nabi pakai cincin di situ. Adapun orang perempuan, pakailah. Karena perempuan adalah tempat perhiasan. Ibu-ibu nak pakai jari telunjuk ke, jari nak buh di hidung ke, bubuhlah. Tak apa. Orang lelaki ya tak boleh. Orang lelaki jangan duk buh lah kan. Tambah-tambah kalau orang lelaki pakai sebelah kiri ke kanan, hak G tu, lambang G tu kan, dia duk pakai sebelah kanan, pakai sebelah kanan. Orang budak kampung kita tak tahu, pakailah subang belah kanan kan. Main Mak Saleh duk pergi urut belakang, dia tahu apa pula urut belakang kan. Kawan tu jenis main kat belakang, tengok kawan dia ada, dia kata ni geng aku. Orang kita tak erti. Tuan-tuan, bila saya baca buku sejarah Kristian, bila saya jumpa hak yang saya quote dengan tuan-tuan tadi tu, saya sebut dalam ceramah hijrah saya baru ni, saya kata tuan-tuan, ini adalah hijrah kita. Kita tak payahlah kita nak ambil hijrah besar-besar, saya kata. Kita ambil hak ni, orang Kristian ni dia tak berhenti. Dia tak berhenti di situ. Kita duk ingat atas dasar kemajuan, okeylah. Tapi kalau tuan-tuan yang mengaji sejarah, cikgu mengaji sejarah apa, kita tengok. Depa main tempat kita apa? 3G. Kita baru pakai 3G ni lah. Depa 1809 dulu dah ada 3G. Atau 1818 dah ada 3G. God's Glory and Government. Depa main bawa ajaran Kristian. Glory, depa nak ambil kemegahan. Dan mereka nak ambil semua kekayaan apa semua. Nak bawa balik pergi dekat depa punya raja atau queen. Seterusnya mereka nak membina government, kerajaan. Tuan-tuan, 3G itu dah lama dah.
Tahun 1824. Kita 3G ni baru tahun 2000 ni je kan. Tu pun talar rata pencawang kan. Nak dapat 3G. Depa dah lama dah. Jadi tuan-tuan, marilah kita ingat, kita cerita benda ni supaya kita semua sedar. Sedar supaya apa yang berlaku sekarang ni, kita diasak kiri kanan, kita dengan asak Hindusnya, dengan Kristiannya, dengan Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni tempat kita, negeri tok nenek kita. Dalam perlembagaan perkara 1/11 ke perkara 1/3/4 membenarkan kita menyebarkan agama kita. Tapi bila kita buat program tu, kawan saya di Maktab Guram Raja Melewar ada 12 saman. 12 saman. Paling jauh saman ialah Balai Polis Kulim. Report saman itu. Tuan-tuan. Siapa? Ni. Itu yang kita nak kena orang apa, bukanlah kita nak angkat golok barang, tak. Nak cerita kesedaran kita tentang solidariti kita. Orang Islam kita nak kena bergerak kuat arah tu. Kita tak boleh lagi duk tak apalah, nanti kat depa lah dah. Kita duk kata macam tu, depa bukan takat lari tuan-tuan, depa lompat pas ke depan. Kita yang duk nganga nanti. Itu tak kira lagi. Pada tahun kes Lina Joy, kalau tuan-tuan ingat, berlaku kes Lina Joy tu, borang yang mohon untuk keluar Islam setinggi meja ni, kawan saya begitu. Banyak kan sikit tuan-tuan, ramai. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada kelapangan, tuan-tuan panggil, saya panggil sahabat yang duduk di Hidayah Center Pulau Pinang. Dia center kan, Brother Kamaruddin Abdullah tu. Saya panggil dia, tapi dia hantar Firdaus Wong mari. Tak kisahlah. Firdaus Wong ni dia menceritalah. Dalam program tu tak ada apa, kita cerita, tajuk dia bicara agama kembali kepada fitrah. Itu je tajuk dia. Yang dekat MPRM sampai depa buat demo depan pagar MPRM. Kebetulan dia pula hak di MPRM tu, malam buat program tu, ada budak yang convert. Ada budak Kristian convert. Allah, ramai lagi ya. Tempat saya ni pun kita tak abang dah. Tempat saya ni kita ada dekat 4 orang, 5 orang. 4 orang, 5 orang yang convert. Alhamdulillah. Tapi itulah tuan-tuan. Itulah. Yang convert, 1 Buddhis, 2 Kristian, 1 lagi itu asli. Kristian dia lebih mudah terima Islam. Kristian dia lebih mudah. Pasal kitab samawi dia sama. Dia sama dengan kita. Cuma bila dalam Old Testament dengan New Testament tu dia ada perbalahan. Kita tak hujah dengan Quran, kita hujah dalam dia. Kita ambil dalam dia, macam mana Dr. Zakir selalu buatlah. Dia ambil hujah dalam Old Testament, dia compare dengan New Testament, kemudian dia ambil lah sama ada percetakan yang mana, compare. Dia kata, kalaulah ini kitab suci kamu, kenapa ada perbalahan? Kenapa ada tak sama? Yang tu dia jadi question mark yang besar. Alhamdulillah, Allah akan bantu kita tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kita yang mengaji Syama'il ni, kita jangan takat ambil kecantikan, sonok baca begitu tak. Kita baca yang benda yang kecil-kecil tadi ni, yang selipar Nabi pakai belah kanan, Nabi buang dengan kiri, Nabi pakai cincin, Nabi buang cincin bila masuk tandas, kemudian cincin Nabi daripada perak. Benda-benda yang kita nampak simple, tapi kita boleh buat, dan perbuatan kita tu ittiba'u sunnah, dengan niat kita mengikut sunnah, berpanjangan pahala. Kita masuk masjid, sehari berapa kali kita pergi masjid? Kalau tak main surau, kita pergi masjid berapa hari, berapa kali? Asal masuk, buang kiri, last kali kanan. Nak pakai, kita pakai apa dulu? Kita masuk dengan kiri, kemudian kita pakai kanan. Keluar masjid, masuk masjid. Benda yang kita buat rutin hari-hari. Tapi sebabkan kita, kita kalut kan, kita kalut, tak dan. Tak dan tu sebab yang duk tension tu, balas kasut, keluar-keluar tak ada. Tu lagi ya.
Hak tu, hak pahala tadi habis. Haram. Semua keluar. Habis keluar. Lepas tu kawan tu kata kat dia, hang sabak ni tu kira aku sabak dia kata. dia keluar ayat macam-macam. Jadi tuan-tuan dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa insya-Allah kita berhenti situ dulu. Nanti lepas ni kita akan sambung bab pedang Nabi. Bagaimana pedang Nabi, kemudian bagaimana baju besi Nabi. Saya dah cerita dengan tuan-tuan sedikit sebentar lalu dulu bagaimana beratnya pedang Nabi. Kita pun tak sanggup. Kalau itulah, dan Nabi pernah pakai baju Nabi 2 lapis, baju besi Nabi, baju perang Nabi 2 lapis semasa perang Khandaq. Tuan-tuan, baju besi, baju perang ni bukan buat dengan lah ni mungkinlah ada teknologi titanium lah apa bala lah yang semakin nipis. Logam yang kita pakai tu alloy dan sebagainya. Zaman Nabi dulu tuan-tuan bayang, zaman Nabi dulu. Kalau tuan-tuan pernah tengok filem Alexander the Great yang pakai baju besi tu, itulah besi yang ada ni, memang besi betul lah. Tak ada besi melawak-melawak lah. Bukan nak kata takat macam kita, tak apa, mungkinlah ni kita tengok filem The Last Samurai, Tom Cruise berlakon kan. Walaupun dia pakai samurai, tapi itu replika aja. Mungkin dia pakai yang kostum made biasa. Tapi kalau Nabi dulu pakai, tak ada. Jadi tuan-tuan, kehebatannya itu ada di situ. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, bila kita baca hijrah Nabi ke Taif, hijrah Nabi ke Madinah, kalau kita tak asa izzah yang Nabi nak sampaikan Islam dengan bersungguh-sungguh dengan kita, tiba-tiba kita boleh Islam, kita buat tak apa, buat tak sedih, kata orang kampung kan. Biar pilah, ni kira okey lah, kata aku semayang. Kalau tak semayang nak kata apa? Dia duduk berjegi kita kalau gitu kan. Jadi tuan-tuan dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, mulai hari ini saya ajak tuan-tuan, macam saya kata awal tadi, kita mendekatkan jarak kita dengan Allah, dengan anasir, dengan izm-izm yang ada di keliling kita, dengan ancaman yang kita nampak tenang. Sebenarnya tempat kita ni macam itik berenang, nampak atas okey, bawah kaki tu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Subhanahu Wa Taala yang tahu bagaimana kalutnya keadaan tempat kita. Tapi kalau orang ini tak cakna tu, dia tak cakna jugalah. Alah, muhung dia kata. Tuan-tuan, keadaan kita itulah orang kata, kita berhati-hatilah. Dan yang penting kita istiqamah dengan perjuangan kita. Perjuangan kita nak bawa Islam itu kena istiqamah. Tak boleh kita nak buat lebih kurang. Jadi saya harap kita semua main peranan. Ibu-ibu main peranan, ayah-ayah main peranan, saya main peranan, cikgu sekolah main peranan. Yang penting ialah menyedari keadaan itu. Ibu-ibu kena jaga anak-anak kita supaya jangan terpengaruh sangat. Ayah-ayah kena jaga, kena cek anak-anak kita. Kita kena kerja kuat. Cikgu-cikgu kena kerja kuat. Bukan takat kata sampai orang kata cikgu 25 hari bulan je, tak. Kita kena luak batasan. Kalau kita seorang guru PJ, macam mana kita luak batasan PJ. Kalau kita seorang guru bahasa Melayu, di luak batasan bahasa Melayu. Cakna kita terhadap agama kita. Semua main peranan, barulah kita berjaya. Tapi kalau semua tak main peranan, tak jadi. Jadi tuan-tuan, saya harap kita dapat bersama-sama menggerakkan keadaan-keadaan ini supaya kita lebih maju dalam suasana kita mendaulahkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, insya-Allah dalam neraka kita. Amin. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.